Meskipun sudah ada kuih bakar yang dibakar di dalam ketuha, namun kaedah tradisional tetap menjadi pilihan terutamanya generasi lama yang gemar pada aroma sabut kelapa. Kuih dibakar dengan kayu api dan sabut tetap menjadi buruan penggemarnya. Nur Aisyah, 46 tahun, mengusahakan perniagaan kuih bakar tempurung secara kecil-kecilan di rumah. Keenakan kuih bakarnya sentiasa mendapat permintaan tinggi. Keenakan kuih bakar resepi turun-temurun lebih 60 tahun ini dibakar secara tradisional hanya menggunakan kayu api, sabut kelapa dan juga bahan utama iaitu tempurung kelapa menjadi tarikan orang ramai. Diusahakan oleh Nur Aisyah Lextirinios, 46 tahun yang berasal dari Kuching, Sarawak. Idea ni sebenarnya kita dah pernah buat tapi secara kecil-kecilan lah untuk makan, ada orang order sikit-sikit. Jadi kita tengok pun orang dah buat benda macam-macam kuih-kuih lain. Jadi tengok kuih bakar ni kurang orang buat. Jadi kita cuba. Bila kita cuba tu ada sambutan dari situ. Jadi kita teruskanlah. Pembuatan kuih bakar secara tradisional tetap menjadi pilihan usahawan wanita ini. Dengan bantuan suami Muhammad Zaidi Abdul Latif, 52 tahun dan anak-anak, mereka menjual sehingga lebih 200 biji kuih bakar dalam sehari. Kuih bakar sebab orang dah biasa dah pakai oven. Jadi kita fikirlah buat kuih bakar ni pakai kayu api ni. Pakai sabut, tempurung. Jadi adalah kelainan daripada yang lain. Kita pun tak buat terlalu manis. Di luar dia garing, dalam dia lembut. Itulah. Bahan bakar untuk yang mudah lah untuk menghidupkan api ini tadi. Sebab kita mula-mula hidupkan api pun kita pakai tempurung dengan sabut tu tadi. Kita beri santan tu, daripada dia orang buang tu kita ambil daripada dia orang, jadi kita boleh guna. Setiap hari 10 hingga 17 kg tepung gandum dan juga santan diperlukan bagi menghasilkan kuih bakar. Meskipun baru 2 tahun menjalankan perusahaan ini, Aisyah berbangga kerana kuih bakarnya sering menjadi bualan dan mendapat permintaan yang menggalakkan. Saya buat tu, saya masakkan santan dulu dengan air pandan tu. Lepas tu saya tak pakai sukat, pakai cawan lah. Saya terus pakai kilo ya, berapa kilo hari tengok dia punya santan dia. Kalau sebelum PKP ni banyaklah kita pakai. Tapi dah PKP ni tak adalah, nak kata banyak tu tak adalah. Kalau santan pun kita pakai satu hari pun, hari biasa pun dalam 15 ke 17 macam itulah. Berbekalkan usaha dan semangat, dia tidak berputus asa. Malah cabaran serta turun naiknya perniagaan yang dilalui menjadi penguat untuk terus berusaha menambah pendapatan mereka seisi keluarga. Cabaran tu tetap ada lah, kita berniaga tu tetap ada. Yelah kadang-kadang tu kita bancuh tu, kadang-kadang tu dia cair. Kadang-kadang tu dia keras pun dah, pekat kan. Pekat, jadi kita cubalah. Hari-hari pun kita belajar. Tak lebih dari itulah. Kita memang sentiasa belajar. Di mana kekurangan kita belajar. Apa orang kata tu kita terima lah. Di mana kita boleh terima tu kita terima. Kita belajar dari situ. Menghasilkan kuih bakar tempurung ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Selepas adunan kuih bakar dimasukkan ke dalam acuan yang sudah panas, ia harus ditutup dengan menggunakan penutup yang direka khas. Tempurung akan dibakar di atas penutup supaya kuih akan masak sama rata, terutama di bahagian atasnya. Tempurung kelapa yang mengeluarkan bau wangi semula jadi membuatkan kuih bakar ini lebih istimewa dengan rasa asli. Tak ada masalah rasa kalau wanita nak membantu keluarga, membantu suami untuk mendapat lebih kan. Tak salah kalau kita boleh kita buat. Janji kita jangan menyusahkan orang. Buatlah apa yang kita rasa kita boleh buat. Kita teruskanlah. Jangan mengerah karah. Itu je. Melihat kepada permintaan semasa, Aisyah percaya dengan setiap rezeki yang diberikan. Lebih mengujakan lagi apabila pelanggan sentiasa berpuas hati dengan kuih bakar tempurungnya. Dan ini secara tidak langsung menjadi tarikan utama jika singgah ke daerah Rembau, Negeri Sembilan. Itu memang seronok lah. Kita tengok orang suka makan, jadi kita pun sukalah tengok orang membeli. Kita pun suka buat. Mesti kena banggalah dengan pengeluaran tempatan ni sebab orang lain pun, orang luar pun
dah suka makanan kita, kenapa kita tak bangga dengan masakan kita pula daripada pengeluaran kita ni. Dia beruntung mendapat resepi dan tunjuk ajar daripada ibu mertua berserta sokongan suami dan keluarga. Bukan senang untuk menjadi senang. Usaha dan kesungguhan adalah kunci untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan.